tu 80 tahun. 80 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahawa haqbun itu adalah kiraannya 70 tahun. 70 tahun. Baik, sekarang ada qil mengatakan ia 70 tahun. Ada yang menyatakan 80 tahun. Nanti ada yang menyebutkan 100 tahun. Cuma satu hari daripada bilangan ini di akhirat, kita di dunia menghitungnya 1000 tahun. Faham tak? Wa kulla yawmin apa ayat Quran tu? Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan setiap hari di akhirat itu, ni satu hari ni, daripada 70 ni. Satu hari, ni 70 tahun. Satu hari. 70 tahun berapa hari? Berapa? Letaklah 100 tahun. 100 kali 360, 360 ribu. 360 ribu kan? 360 kali 100. 360 ribu. Tuan-tuan, katalah kita ambil yang ini. 360 ribu hari orang itu menetap dalam neraka Jahannam. Satu hari daripadanya, kalau kita di dunia, hitungannya adalah 1000 tahun lamanya. Maknanya, kalau kira dunia punya kiraan, kalikan lagi dengan 1000. Ceritanya tuan-tuan, perkataan ini digunakan ahqaba, hakbun, 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 hakbun. Maknanya ratusan, berkurun, berdekad-dekad, beratus tahun, beribu tahun manusia itu akan ditetapkan oleh Allah di dalam neraka. Oleh itu hadirin semua, saya ingatkan diri saya yang banyak melakukan kesalahan dan kesilapan ini tuan-tuan. Kita ingatkan diri saya, jangan sekali-kali kita katakan tak apalah masuk neraka, nanti keluar balik daripadanya. Soalan masuk tu, nak keluar bila tu tak tahu. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari yang kamu masuk itu, kiraan kamu di dunia adalah 1000 tahun. Kalau kamu, wal'iyadzubillah, kalau seorang itu dimasukkan 10 tahun saja, satu hari dari 10 tahun itu kiraan dunianya 1000 tahun. Jadi tuan-tuan, jangan sampai kita menganggap dan mengatakan, dan ini adalah perkataan orang Yahudi yang banyak diambil. Allah sebut dalam Quran, dia kata kami tidak akan disentuh neraka melainkan sekejap saja, beberapa hari saja. Soalannya dalam tempoh yang ditetapkan kita masuk neraka tadi, wal'iyadzubillah, kita pun kepada Allah perlindungan, tahankah kita dengan tempoh tahun yang begitu lama? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan masuk ke dalam neraka dengan tempoh ahqab, ratusan tahun. Hakbun 100 tahun. Kalau ahqab, ratusan tahun. Banyak tuan-tuan, berapa? Mungkin 900 tahun, kalikan saja dengan tempoh yang sangat lama itu. Quran kata, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ini baru saya study ayat ni malam tadi. Tuan-tuan, la yazuqu, sepanjang masa ratusan tahun mereka tinggal di dalam neraka itu, la yazuquna fiha barda, mereka tidak akan rasa bard. Bard tu maknanya apa? Okey, bukan sebenarnya lah tuan-tuan ya. Makna pada kebanyakan tafsir mengatakan bardun itu adalah tidur atau rehat. Mereka tidak akan ada selangsung merasai rehat di sana. Tuan-tuan kerja kat kedai besi, kerja peluh habis. Bos, rehat sekejap bos, boleh rehat. Tetapi siksaan di dalam neraka bertali arus dan berterusan, dibakar berterusan, dipanggang berterusan, dicurahkan air panas berterusan. La yazuquna fiha bardan, tidak langsung merasakan sejuk, maknanya disebutkan naum, tidur tak ada. La yazuquna fiha bardan wala syaraba, dan kamu tidak akan dapat minum apa-apa. Kalau tafsiran yang kedua maknakan barat itu adalah sejuk, maknanya apa? Dalam neraka tidak ada langsung suasana daripada suasana yang menenangkan dan menyenangkan, cuacanya, keadaannya. Semuanya adalah siksaan. Bardan wala syaraba, dan tidak ada minuman yang kamu diberikan minum untuk menyenangkan hati kamu
illa hamiman wa ghassaqa. Melainkan kalaupun diberikan minum, minuman itu adalah bentuknya hamim. Hamim ini maknanya apa? Baik. Orang kalau demam dalam bahasa Arab disebut apa? Humma. Humma ni maknanya demam. Maknanya panas. Melainkan kalau air itu diberikan kepada mereka, air itu adalah air yang terlampau panas mendidihnya. Disebutkan dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan baca surah Kahfi hari Jumaat ni kan? Apa ayat tentang surah Kahfi? No, ayat ke-48 ke-49. Apa ayatnya? Dan apabila mereka minta untuk minum, maka kami berikan kepada mereka minum. Belum sampai mereka minum, sudah luluh dengan kepanasan air tadi akan raut wajah mereka. Tanggal-tanggal daging kerana panasnya air yang nak diminum tadi. Disebutkan dalam ayat tersebut, hadirin semua, Allah sebut la yazuquna fiha bardan wala syaraban illa hamima. Melainkan kalau ada pun minuman itu amat panas dan menggelegak kepanasannya, tapi diminum. Wa ghassaqa. Ghassaqa ni apa? Tafsir menyebutkan ghassaqa ini adalah minuman yang diberikan minum juga adalah daripada nanah-nanah dan juga peluh-peluh ahli neraka. Maknanya ahli neraka dia punya panas sampai keluar peluh itu diambil, orang ahli neraka juga minum daripada peluh tersebut. Nanah yang keluar daripada luka-luka mereka, luka itu diambil lalu diminum kembali oleh ahli neraka. Ada hamim, ada ghassaq. Ghassaqa. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, kalau minum air jus strawberry tarik tu tuan-tuan, kenangkan dulu ini nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau di akhirat Allah Azza wa Jalla nikmat ini takkan dijumpai kalau orang itu ditetapkan Allah masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, tak ada langsung nikmat. Dan tuan-tuan bayangkan kita sebut dah tadi, mati akan dimatikan. Maknanya apa? Mati akan dimatikan maknanya apa? Dia akan rasakan itu tanpa ada kematian. Sakit kalau ikut dunia mati dah. Tapi dia tak mati. Cuba tuan-tuan baca surah Al-A'la. Allah sebut apa? Wa sayujannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Maknanya apa? Thumma la yamutu fiha. Kemudian mereka tidak mati. La yamutu fiha. Tidak mati. Wala yahya. Dan tidak hidup. Baik, kita belajar satu je. Kalau orang tu tak mati, dia hidup. Ayat ni sebut mereka tak mati dan tak hidup. Kalau tak mati, tak hidup, dia sebenarnya apa? Ha? Pandai. Bagus juga jawapan tuan. Boleh saya guna jawapan tu dalam kuliah saya. Hadirin semua, kita belajar dalam ilmu mantiq. Kalau berlaku satu, menafikan yang satu lagi. Tuan-tuan, tolong diam dan bercakap. Diam dan bercakap. Serentak. Tolong diam dan bercakap serentak. Tak boleh. Tolong berhenti dan bergerak. Boleh? Tak boleh. Tolong tidur dan celik. Boleh, ramai pula tidur. Ini dipanggil dalam ilmu mantiq, ilmu akal. Dipanggil diddani la yajtami'ani. Dua yang berlawan tidak akan boleh berkumpul sekali. Berhenti dan bergerak. Kena berhenti. Kalau tak berhenti, bergerak. Bergerak. Kalau tak bergerak, dia berhenti. Hidup atau mati. Kalau dia hidup, ternafi mati. Kalau dia mati, ternafi hidup. Tapi ayat Quran menggunakan ayat yang dua-dua bertentangan. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan dia tidak hidup. Tuan-tuan, bila dibuka kepada makna yang kita boleh faham maknanya apa? Di akhirat dan di dalam neraka nanti, orang itu diazab dengan azab. Dengan azab yang sepatutnya azab itu mati dah dia.
tapi dia tak mati. Punya dahsyatnya azab itu, patutnya mati dah. Tapi dia tak mati. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi mati di negeri akhirat. Yang kita sebutkan tadi, mati telah dimatikan sehingga tak ada mati lagi. Jadi hadirin semua, sebab itu diulang lagi tuan-tuan perkataan yang sama. Kalaulah seorang itu masuk ke dalam neraka, tidak ada apa kebaikan kepadanya. Kalau seorang itu berakhir dengan syurga, apa pun berlaku dalam dunia, tak ada keburukan baginya. Kalau dia masuk ke dalam syurga, dia sebenarnya tak ada apa keburukan sepanjang hidupnya. Tapi kalau seorang itu masuk ke dalam neraka, tak ada apa pun kebaikan baginya di dunia. Dan hadirin semua, tempoh dan waktu untuk kita sampai ke negeri itu sudah tidak lama. Setiap orang semakin hampir. Semakin hari bertambah, semakin kita dekat kepada waktu pertemuan kita. Jadi itu hadirin semua, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusahalah semampunya. Saya ingatkan diri saya dan kita semua tuan-tuan, untuk kita sama-sama menjaga dan memelihara diri kita dan keluarga kita supaya dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah taala pada pertemuan akan datang kita akan masukkan perangai yang kedua. Perangai kedua. Pertama taghin, kedua nanti la yarjuna hisaba. Ini sebab masuk ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan boleh listkan sebab-sebab ini dan kita boleh share kepada kawan-kawan, sebarkan kepada orang lain supaya mereka tahu apakah ciri penduduk api neraka Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, dalam bab neraka ni tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya dan kita semua. Tengok kita. Maksud saya apa tuan-tuan? Tengok kita dan selamatkan kita supaya kita terselamat daripada neraka Jahannam. Setelah kita tengok kita, dalam masa yang sama barulah kita nak selamatkan orang lain juga daripada api neraka Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dan ingat, neraka Jahannam dia bukan masuk hanya kerana tidak solat, bukan hanya tidak zakat, tetapi kerana perangai dan sifat yang ada dalam diri kita menjadi asbab untuk seorang itu masuk ke dalam neraka. Ada soalan nak tanya? Silakan. Silakan je. Ringkas. Waalaikumsalam. Mana dia kata udah mati udah lah. Tuan-tuan, itu di antara makna meremehkan neraka, meremehkan syurga, meremehkan kehidupan selepas mati. Ini ni tuan-tuan, kalau disengajakan sebutannya atau direngankan perkataannya, istilah dosanya adalah dosa besar. Kerana daripada rukun-rukun Islam yang besar, iman yang besar adalah yakin dan percaya kepada negeri akhirat. Okey, meremehkan suatu perkara yang besar. Surah An-Naba ni adalah kerana orang-orang Quraisy meremehkan tentang kebangkitan selepas mati. Silakan kalau soalan lain. Yang tak faham, silakan aja Hafifi. Tak dengar? Tauhid kena jazam. Ya. Apa hikmahnya dalam Quran ada ayat mutasyabihat? Hikmahnya adalah ujian kepada mereka yang beriman dan ujian kepada mereka yang nak jadikan Al-Quran itu jalan untuk mereka sesat. Al-Quran sendiri menyebutkan tentang hikmah mutasyabihat. Quran sendiri sebutkan. Dalam surah Ali Imran, muka surat yang pertama. Tengok ayat tentang mutasyabihat. Allah Azza wa Jalla menyebut apa? Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Allah sebut mutasyabihat akan dijadikan sebab oleh orang-orang yang sesat untuk dijadikan fitnah di kalangan manusia. Ayat mutasyabihat. Adapun orang yang beriman, mereka akan katakan amanna bih kullum min indi rabbina. Ayat mutasyabihat. Tahu tak mutasyabihat tu apa? Tahu tak? Sama-sama tu apa? Ayat mutasyabihat adalah kebanyakannya adalah ayat yang membicarakan tentang sifat Allah tetapi zahirnya seperti sifat makhluk. Maknanya kalau kita tengok tu macam makhluk sama. Maka
ayat ini dipanggil mutasyabihat. Contoh tangan Allah, wajah Allah, datangnya Allah, arash dan istiwa atas arash dan sebagainya. Maka Quran kata kullun min indi rabbina. Orang yang beriman dan memiliki ilmu akan mengatakan kami beriman dengan ayat ini, semuanya datang daripada Allah. Jazam, ini ayat daripada Allah. Dan ayat ini menjadi ujian kepada manusia. Nah, ada soalan lain? Yang lain? Silakan, Haji Las. Ya. Betul. Zalika yaumut taghabun. Kiamat memiliki lebih 27 nama dalam Quran. Ada nama waqi'ah, ada nama rajifah, ada nama jasiyah, ada nama taghabun, ada nama dukhan, ada nama radifah dan bagai nama lagi, macam-macam nama. Jadi di antara nama-nama itu adalah namanya taghabun. Zalika yaumut taghabun. Kenapa dinamakan dengan banyak nama? Setiap nama menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya. Jasiyah contohnya berlutut. Jasiyah ni lutut. Pada waktu tu orang tengok amal, dia tengok neraka. Ya Allah. Begitu. Nampak? Berlutut. Bolehkah balik semula ke dunia? Jasiyah. Kerana peristiwa manusia ramai berlutut, maka dinamakan jasiyah. Kenapa dinamakan dengan waqi'ah? Kerana kegoncangan yang berlaku pada waktu itu dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi setiap peristiwa dinamakan dengan nama-nama tersebut. Jadi di antara namanya adalah taghabun. Quran sebut zalika yaumut taghabun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkatan majlis ini, Allah ta'ala mengampuni dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pohon kepada Allah ta'ala dijauhkan kita daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita mengakui amal perbuatan kita ini melayakkan kita masuk ke dalam neraka, tetapi pohon dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah dan kepemurahan Allah, agar Allah ta'ala mengampunkan segala dosa kita dan melorongkan kita ke jalan orang yang saleh, yang mudah-mudahan jalan yang menyampaikan kita semua ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada kedua ibu bapa, seluruh ahli keluarga kita, dan kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan kita semua masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.